Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaihi. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wasallam tabaraka wa sallama tasliman kasiran kasira amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihah wa qala innani minal muslimin. Tuan-tuan, bapa-bapa sekalian dan ibu-ibu sekalian, Allah Subhanahu wa taala beritahu perkataan siapakah yang lebih baik daripada percakapan mengajak manusia kepada Allah. Tuan dengar baik-baik. Perkataan siapa yang lebih baik? Tak ada perkataan lagi lebih baik pada Allah daripada perkataan ini, iaitu perkataan mengajak manusia kepada dia, kepada Allah. Jadi pekerjaan yang paling Allah suka manusia ni buat ialah mengajak manusia kepada Allah. Itu adalah tanda kita benar-benar mahu Allah tu menjadi Tuhan kita. Dia sebagai bukti, tanda bahawa kita benar-benar mahu Allah tu jadi Tuhan kita. Sebab itu kita buat kerja mengajak manusia kepada Allah. Kalau kita tak buat kerja mengajak manusia kepada Allah, makna kita tak betul-betul benar atas janji yang kita buat, iaitu kita berjanji bahawa tidak ada Tuhan melainkan Allah. Apabila kita lafazkan kalimah syahadah, aku naik saksi tiada Tuhan melainkan Allah, Muhammad itu besar, kita buat janji. Buat janji tau, menunaikan keinginan Allah. Kalau kita kahwin, kalimah nikah, kita buat janji pada wanita dengan nama Allah bahawa kita akan menunaikan keperluan, keinginan wanita yang kita kahwini. Begitulah kalimah syahadah ni. Dia adalah kalimah janji. Dan janji itu mesti ada bukti. Apa bukti dia? Yang kamu berjanji. Jadi bukti itu merupakan kerja yang menunaikan tuntutan pada janji itu tadi. Jadi mereka yang selepas mengucap, dia tak buat kerja mengajak manusia kepada Allah, maka dia tidak menunaikan janji dia kepada Allah. Maka kerana itu dia tidak diberi faedah. Faedah kerana mengucap, kerana telah membuat janji, dia tak dapat faedah. Sebab apa dia tak dapat faedah? Kalimah tu tak akan masuk dalam hati dia, walau sedikit pun. Dia hanya mengucap, tapi kalimah yang dia ucap tu tidak akan masuk dalam kepercayaan dan minda dia. Jadi jadilah dia orang yang belum beriman, jadi orang yang masuk Islam saja. Jadi orang yang masuk Islam ini, ataupun orang yang belum beriman ke tahap yang Allah mahu, mereka ni sama seperti orang yang tidak beriman, disbelievers. Dianggap oleh Allah sebagai orang tidak beriman, orang disbelievers, orang yang tidak percaya kepada Allah. Orang tu telah mengucap, dia percaya tak ada. Dia beza mengucap dengan percaya. Percaya pula tak boleh percaya je, percaya ke tahap yang Allah mahu. Jadi mereka dianggap oleh Allah sebagai orang bukan beriman lah. Dan mereka akan tak terlepas daripada azab api neraka. Mereka dianggap sebagai orang yang membuat agama mainan, sebagai mainan ataupun
benda yang dibuat sebagai pastime, sebagai mainan, sebagai gurauan. Maksudnya mereka ni beragama hanya bila ada keuntungan, kebendaan. Mereka kata Allah, jangan kamu bersama dengan mereka yang membuat agama mereka permainan dan senda gurau. Mereka siapakah orang yang buat agama sebagai senda gurau dan permainan? Mereka yang tidak istiqamah. Mereka yang tidak istiqamah dalam taat perintah Allah. Mereka ni main-main lah. Buat bila ada keuntungan, kebendaan atau benda yang menyeronokkan. Sports and pastime. So Allah anggap mereka ni sebagai sama dengan orang yang tidak beriman. Dan tempat mereka adalah neraka. Jadi banyak orang Islam macam ini. Bukan satu orang, bukan dua orang. Kenapa mereka jadi orang Islam yang membuat agama sebagai permainan atau senda gurau? Dan kenapa mereka tidak istiqamah dalam mentaati perintah Allah dengan cara yang Allah mahu, dengan niat nak sukakan Allah? Sebab mereka tak capai iman tahap Allah mahu, atau iman langsung tak ada dalam hati mereka. Jadi mereka tu dianggap orang yang bermain dengan agama. Jadi sebab itulah semua orang kena berusaha untuk jadi orang yang beriman dan beramal soleh. Kerana itulah Allah bagi tahu, aku bersumpah dengan masa. Wal asri innal insana lafi khusr. Aku bersumpah dengan masa. Semua manusia adalah rugi. Maknanya semua manusia adalah dalam kerugian, ataupun semua manusia masuk neraka. Melainkan, dia tak cakap melainkan mereka yang mengucap kalimah, tak. Melainkan beriman dan beramal saleh. Jadi kalau kita tidak jadi orang beriman dan saleh, kita sama macam orang yang tidak beriman, yang Allah masukkan ke dalam neraka. So dalam Quran, dalam surah Fatihah, Allah ajar kita berdoa supaya jangan jadi orang yang rugi. Orang yang rugi orang inilah, orang yang mengucap kalimah tapi iman tak ada, atau mengucap kalimah iman tak sampai tahap Allah mahu. Bila dia tak sampai tahap iman yang Allah mahu, amalan dia tak ikhlas. Dia beramal, dia tak istiqamah, dan tidak ada janji kebaikan bagi dia. Mereka ni lah orang yang buat agama pastime. Pastime apa? Pastime buat bila ada masa lah. Kau tak buat bila ada untung dunia. Bila dalam amalan tu dapat seronok, dapat lazat. Macam orang dia tak semayang, istiqamah tak ada, ada masa je semayang untuk dilihat orang. Ataupun bila ada kenduri arwah, dia datang dan dia pun semayang. Tidak, tak ada. Sebab lepas tu ada makan. Ya. Jadi dia lihat bila ada keuntungan dunia atau kelazatan. Jadi tidak istiqamah ni maknanya kita tak taat perintah Allah dengan tahap iman yang Allah mahu. Siapa yang boleh istiqamah? Siapa yang boleh istiqamah dalam tahap ini? Mereka yang dapat iman paling kurang tahap yang Allah mahu, paling kurang. Jadi banyak orang Islam dia tak faham ni. Tak ada pernah dihuraikan di majlis-majlis ilmu
Tak pernah diberitahu oleh mana-mana tok guru, ustaz, bahawa kita perlu mendapat iman tahap alam maut. Tak pernah. Dalam dunia ni hanya saya seorang. Hanya saya seorang. Saya mungkin dianggap oleh dia orang salah lah. Tapi tuan tengok kat Quran tu, mereka yang tak pernah bercakap hal ni, mereka tu orang yang tak faham. Mereka kata mengucap tu dah beriman. Tak. Allah bagi tahu dalam Quran kepada orang Arab Badui yang mengatakan kami telah beriman. Bila mereka telah mengucap, Allah bagi tahu, turunkan ayat. Jangan cakap kamu sudah beriman. Allah nak betulkan percakapan dia. Cakapan tu tak betul. Bukan Allah kata berdosa, tak, salah. Jangan bagi tahu kamu telah beriman sebab kamu belum beriman. Iman belum masuk dalam hati kamu. Kamu baru mengucap mau ingin nak beriman. Ya tak? So jelas Allah bagi tahu jangan cakap kamu telah beriman. Jadi orang-orang Islam yang mengucap saja, ya, tapi iman tak masuk lagi atau masuk tak sampai tahap Allah mahu, dia dianggap oleh Allah sama dengan orang yang tak beriman. Dan tempat dia adalah neraka, tuan. Hanya bezanya, dia tak selamanya. Dia akan masuk neraka. Jadi tuan-tuan yang hanya mengucap atau ada iman tak sampai tahap Allah mahu, tak susah hati ke? Sebab tak pernah diberitahu. Sebab itu tak ada orang susah hati. Saya cakap dia pun dia mungkin tak percaya. Cubalah tengok Quran. Allah bagi tahu Allah bagi tahu orang beriman juga, sebut juga orang beriman. Orang yang beriman tak sampai tahap Allah mahu disebut orang beriman. Tapi bila tahap iman yang Allah mahu dapat, Allah sebut beriman beramal soleh. Jadi dalam satu ayat, orang beriman, orang Majusi, orang Musyrik, orang Yahudi, orang Kristian, orang Sabi'in, satu kumpulan pula, dikumpulkan dalam satu kumpulan. Jika sekiranya mereka bertakwa. See? Jadi yang Allah masuk dalam Quran, orang beriman soleh, orang takwa, orang takut dengan Allah, orang bertakwa, orang righteous, orang Muslim, itu orang yang berjaya. Kalau disebut orang beriman tu, dia masuk semua. Sampai orang yang mengucap. Yang mengucap tapi iman tak ada. Tapi kita tak guna orang beriman, kita panggil orang Muslim. Sebab itu dah selalu sangat dipakai. Sebila saya tafsir Quran, saya tak boleh nak buat orang beriman. Terus saya pun biarkanlah. Faham saya. Jadi Muslim yang mengucap saja. Satu Muslim yang mengucap dapat iman bukan tahap Allah mahu. Itu Muslim yang masuk neraka lah. Yang dinamakan orang yang main-main dan bersenda gurau dengan agama dia. Allah kata jangan jadi macam mereka. Ya tak? Jadi sebab itu banyak orang Islam dia mengucap, dia tak beramal, atau beramal bila dia nak aja. Dia tak istiqamah. Ada kala dia tak semayang dia. Kala dia semayang. Ada kala dia buat kerja dakwah, dia tak. Allah tak terima, tuan. Orang yang tak istiqamah dan mentaati perintah Allah, mana perintah Allah yang fardu, namanya orang bermain dengan agama, tau. Buat agama dia permainan. Alangkah malangnya kita dianggap sebagai orang yang buat agama permainan. Seperti buat main lah, macam main bola. Sepian? Takkan main bola istiqamah pula. Ada kala main lah, ada kala tak main kan. Sebab dia adalah pastime. Dia adalah permainan, senda gurau. Tapi yang
yang kita istiqamah ni perintah alam, mana boleh permainan, boleh ada masa buat, ada masa tak buat. Dia buat. Nah, innal ladzina qalu rabbunallah summa istaqamu. Sungguhnya kata Allah, mereka yang berkata bahawa Tuhanku adalah Rabbku. Innal ladzina qalu rabbunallah, Rabb aku, pelindung, pemelihara aku ialah Allah, dan mereka istiqamah dalam taat perintah Allah. Summa istaqam. Jadi kita senang aja nak tengok kita ni orang Islam yang buat agama macam main bola, atau agama tu adalah perintah Allah. Kita tengok kita istiqamah tak? Senang aja cerita. Macam Sufyan ni, dia termasuk jenis orang istiqamah ke tidak? Sufyan, dia istiqamah ke tidak? Atau orang yang bila dia tak istiqamah, makna dia buat agama macam main bola. Nah, kadang buat, kadang tidak. Orang yang istiqamah ni dia tak ada tinggal yang fardunya. Kerja mengajak manusia kepada Allah ni ialah perintah yang fardu. Fardu atas kita, bukan atas orang. Bila Allah sebut fardu, fardu atas kita, kita akan buat kerja ni tak ada tinggal. Walau sehari. Cuti mati saja. Waktu kita patut bagi masa untuk kerja dakwah ni paling kurang 45 minit ke 1,5 jam. Tempatan. Kemudian kita kena buat usaha di bandar, kita kena buat usaha di negara, buat usaha di seluruh dunia. Di tempatan 40 minit ke 9. Di bandar 3 hari, 4 hari, 5 hari dalam 1 bulan. Di negara, di seluruh dunia dari 20 hari ke 4 bulan dalam 1 tahun. Kita kena bagi masa tu. Dan kita kena korban harta diri, masa. Kita tak boleh ambil duit orang, ambil duit bini. Kita tak boleh ambil duit bank. Pakai duit yang betul bersih. Kalau kita pinjam, kita mesti mau bayar. Kita mesti ingin membayar dan berusaha untuk bayar. Kita tak boleh pinjam lepas tu tak bayar. Itu sama macam tak guna harta kita. Kita mesti bayar. Dan tanya ke orang, ada tak hutang aku yang belum aku bayar? Jadi bapa tuan sekalian, semayang berjemaah ini perintah fardu. Dia fardu kifayah, tapi bagi orang yang sihat, tak sakit, fardu lah. Kena pergi masjid. Ada orang ada kala pergi, ada kala tidak. Tak betul. Orang yang ada kala pergi, ada kala tidak, ini tak istiqamah. Ini yang buat agama permainan. Ada kala pergi, ada kala tidak. Buat kerja dakwah bukan hari-hari. Ada kala tidak, ada kala buat. Bila letih sikit, tak mau buat. Semayang berjemaah, bila malas sikit, duduk rumah. Mana itulah agama macam main sepak bola. Sepak bola bolehlah kita main ada kala-kala tidak. Dia permainan. Tapi agama kita tak boleh buat macam main sepak bola. Yang mesti betul-betulnya. Bila tiba terus, apa benda pun bertepi. Bila waktu tiba semayang berjemaah, kita tak ada duduk rumah punya. Kita mesti bergegas ke masjid, di tempat di mana azan dia azankan. Begitu juga puasa bulan Ramadan, dia semua fardu, tak boleh buat puasa awal bulan, akhir bulan buat. Sebulan habis, tak boleh. Itu yang buat agama permainan, senda gurau. Ataupun zakat memang tak bayar. Zakat fitrah je bayar. Ingat rukun Islam yang keempat tu bayar zakat fitrah, bukan zakat harta, zakat. Kelima, haji tak pernah pergi.
Pergi untuk dapat nama je. Ada duit pun tak mau pergi haji. Badan sihat pun tak mau pergi haji. Dan melintas atas Mekah, tak berhenti. Itu orang yang buat agama permainan. Jadi tuan yang mulia, kita jangan buat agama ni permainan. Agama bukan permainan. Agama ialah gaya hidup yang mana kita lalui. Jadi kita paling kurang orang yang membuat segala yang fardu, ain dan kifayah, dan meninggalkan semua yang haram. Itu kita mesti capai tahap iman yang mana kita boleh buat semua yang fardu. Sunat tak apalah, semua buat yang fardu. Kita kena tahu mana yang fardu, kan? Mana yang sunat muakkad, mesti tahu. Sebelum kita nak tinggalkan dia, pastikan dia bukan fardu kifayah atau fardu ain. Dia sunat muakkad, ya boleh lah. Atau sunat yang bukan muakkad. Ini tak, apa pun tak tahu. Apa perintah pun tak tahu. Buat dan tak nak buat. Ya. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala bagi kita perintah, dan Allah bagi tahu setiap perintah yang Allah bagi, Allah buat perintah tu kita boleh buat. Mana kita mampu buat. Allah takkan bagi perintah yang mana kita tak mampu buat. Allah bagi tahu dalam Quran, mula-mula Allah tak benarkan orang Islam bulan puasa. Bila perintah puasa diberi, kita tak boleh ada seks dengan isteri, sama ada siang hari maupun malam hari, tahu? Tak ada. Tapi Allah tahu banyak yang tak boleh buat, tau. Allah tukar. Allah saja tunjukkan bahawa dia bukan buat perintah suka-sukanya. Jangan kita tinggal mana perintah Allah atas alasan kita tak mampu. Sebab tak ada perintah yang Allah bagi yang mana kita tak mampu buat. Semuanya mampu kalau kita nak buat lah. Tapi kalau kita tak ada nafsu nak buat, tak ada nak, memang tak, apa pun tak mampu. Semuanya tak mampu. Jadi jangan kita kata kita tak boleh dakwah bukan Islam, umat ni tak mampu. Aduh, itu siapa cakap? Syaitan. Itu orang kuat Jemaah Tabligh lah. Amir dia, surah dia cakap kita tak boleh buat dakwah bukan Islam. Arsyad pun bagi tahu, Haji Arsyad Yahya, dia mesti dengar daripada sana, Nizamuddin. Kita boleh buat, tapi takut umat ni tak mampu. Asyik Arsyad jawab, kita boleh buat tapi takut umat ni tak mampu. Itu tak menyalahi Quran. Jadi siapa percaya kita tak mampu, makna telah merendahkan Allah lah. Bagi perintah macam Allah tu bodoh kan, menghina Allah Ta'ala. Bagi perintah yang kita tak mampu. Kalau kita tak mampu, dari dulu lagi Allah tak perintah kan. Tapi perintah mengajak manusia kepada Allah ni bukan perintah kecil. Perintah fardu, perintah yang paling besar selepas mengucap. Selepas mengucap, perintah paling besar ialah menunaikan hak mengucap. Semua orang kena buat kerja ni, tidak boleh tidak. Tak boleh kata tak mampu. Dan berdoa pada Allah untuk dapat buat, iaitu mengajak manusia kepada Allah atau mengajak manusia kepada kebaikan, mencegah kemungkaran. Jadi mengajak manusia kepada Allah, mengajak manusia yang belum mengucap kalimah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan supaya mengucap. Orang yang mahu Allah ialah orang yang mengucap. Orang yang tak mahu Allah, orang yang tak mahu mengucap. Jadi kita mengajak manusia kepada Allah, mengajak yang tak mahu Allah supaya mahu Allah, yang tak mahu mengucap supaya mahu mengucap. Macam mana boleh kata kita tak boleh dakwah bukan Islam? Orang bukan Islam ni orang yang tak mahu Allah. Sebab itu dia tak mahu mengucap tiada Tuhan melainkan Allah. Betul tak? Kita usaha ajak dia supaya mahu Allah. Tanda dia mahu Allah, dia mahu mengucap. Tanda dia mahu Allah dalam hati dia, selepas mengucap dia kena buat kerja dakwah, mengajak manusia kepada Allah.
mengajak manusia kepada kebaikan, mencegah kemungkaran. Kalau kita tidak ajak dia kepada kerja tu, mana kita tidak ajak dia supaya menerima Allah dengan hati dia, dengan kepercayaan dia. Allah SWT tak lihat apa kita cakap, lihat apa ada dalam hati kita. Sebab itu kita tak boleh hanya mengajak satu orang mengucap, lepas tu tinggalkan dia dengan tak payah ajak dia buat kerja, mengajak manusia. Maknanya kita tak mahu dia menerima Allah dengan hati. Sedangkan Allah mahu kita menerima Allah tu dalam hati ke tahap yang Allah mahu. Baru kita jadi orang beriman, beramal soleh. Kalau kita tidak menerima Allah dalam hati kita, hanya kat mulut, Allah tak panggil kita orang beriman, beramal soleh. Allah panggil kita orang masuk Islam. Dan kita ni termasuk orang yang akan masuk neraka bersama dengan orang bukan Islam. Nah, jadi ada di antara kita orang Islam, apabila dia bagi tolong orang miskin, dia cakap perkataan kasar sehingga orang miskin tu rasa terhina. Allah tak terima amal baik dia. Satu orang pergi tolong orang susah, lepas tu ungkit balik, aku yang tolong kamu, kau sedar diri sikit. Itu tak bagus. Allah tak terima amal baik tu. Siapa yang buat amal macam ini, bagi tolong orang dengan perkataan buruk diiringi atau dengan ungkitan dan percakapan yang menyinggung perasaan orang miskin, orang tak beriman, beramal soleh, orang yang nampak Islam tapi iman tak ada, atau ada iman belum tahap yang Allah mahu. Allah samakan amal sedekah itu dengan sedekah orang kafir, yang mana mereka membuat amal sedekah ni hanya untuk dilihat orang, untuk dipuji. Sekian. Jadi keduanya tak diterima. Jadi di sisi Allah, yang dikatakan amal baik ialah amal orang beriman ke tahap yang ada iman ke tahap yang Allah mahu. Paling kurang tu, iman bukan tahap Allah mahu je. Iman sampai tahap yang sangat tinggi, yang tak boleh dikira ni, yang tidak ada batas. Nah, makin kosong hati kita daripada segala cinta, makin dalamlah iman tu. Makin banyak cinta selain Allah dalam hati kita, makin sikitlah iman boleh masuk. Ada satu orang dia cakap kalimat, dia tak boleh masuk. Banyak cakap kalimat, tak boleh masuk. Sebab hati tu penuh dengan selain Allah. Tak boleh. Kita tak boleh ada dalam hati kita percaya ada selain Allah boleh tolong kita, ada selain Allah boleh bantu kita. Itu tak membuatkan percaya tiada yang membantu kita melainkan Allah. Nak masuk, tak boleh masuk. Untuk dia masuk, kepercayaan lain daripada Allah keluar. Jadi apa amalan yang membuatkan kepercayaan perselain Allah keluar? Iaitu mengorbankan harta diri. Diri termasuk ego. Harta diri dan masa. Masa berkait dengan harta. Sebab apa? Manusia ni, dia ada masa, dia boleh cari harta. Dia ada masa. Tak ada guna masa untuk mengajak manusia kepada Allah. Tak mau. Mana dia nak buat kerja? Dia mahu masa semua guna untuk cari duit, untuk bertanam, untuk berniaga. Tak ada mahu buat kerja dakwah. Tak mahu buat kerja mengajak manusia kepada Allah. Tak mahu keluar 3-4 hari sebulan, 4 bulan, 40 hari tak mahu. Korban harta semua tak mahu. Ini mana boleh nak keluar? Jadi masa dan harta ni dia berkait. Satu orang kata, saya bagi awak duit lah, awak keluar lah, aku tak perlu masa. Tak boleh. Mesti dia juga bagi masa dan dia juga bagi harta. Inilah masalah banyak orang kaya. Dia kata, aku bagi duit kat kamu lah, orang miskin, Rashidi, dapat juga aku pahala, tapi aku masa tak boleh. Rashidi pun ialah, aku bagi masa, bagi harta tak ada. Dua-dua silap.
Jadi bila Rasidi nampak kat orang lain, oi kemain korban Rasidi pun sengih je. Sengih, orang buzuk dia kata. Orang kata apa? Buzuk Rasidi. Jadi tak ada guna. Sebab Allah bagi tahu korban harta dan di masa. Time and wealth. Yalah. Jadi orang kaya dia tak mau bagi masa. Sebab masa means duit. Aku bagi kau duit. Masa tak mau. Orang miskin pula, dia tak ada duit bagi masa. Tak boleh. Dia kena guna duit dia juga. Kalau dia pinjam, dia mesti bayar. Kalau memang tak boleh, dia tak payah keluar. Apa yang bagi saya nak keluar? Duit tak ada, kalau pinjam pun tak boleh bayar. Tapi kerana nak dapat nama sebagai orang berkorban, tak apa. Kau bagi aku duit, aku keluar. Aku keluar, kau bagi duit, pahala dah. Allah bagi. Yalah, Allah bagi ke tidak itu bagi pun tak ikhlas. Jadi tuan-tuan bapa sekalian, Allah SWT mengendaki kita berjihad di jalan Allah. Berjihad berjuang untuk menegakkan kalimah Allah ni. Menegakkan kalimah Allah ni. Jadi mungkar paling besar, manusia tak mengucap kalimah. Mungkar yang kedua besar, dia mengucap kalimah, tak buat kerja menunaikan hak kalimah tu. Kerja mengajak manusia kepada kebaikan, mencegah kemungkaran. Tak ada siapa kat dunia ni bagi tahu ni, melainkan saya dengan izin Allah. Jadi manalah benda tu nak hidup, bau je dia cakap. Tak? Tak ada lain daripada saya yang cakap. Tapi apa yang saya cakap tu that truth. Apa yang saya cakap tu that truth. Dalam Quran ada. Tapi dia orang tak faham selama ni. Jadi umat Islam seluruh dunia sejak sekian lama tuan, telah terbelenggu dengan kejahilan. Terbelenggu dengan tak tahu. Sama ada Allah ampunkan kita tidak, wallahu alam. Tapi kita sendiri tak nak tahu. Bila dicakap perintah pertama mengucap, okey bagus, mengucap aja. Kedua semayang, okey semayang. Bila kita mengucap aja dan terus semayang, sebab itulah kita semayang sampai mati tak khusyuk. Sampai mati tak ikhlas. Tak ikhlas tak khusyuk. Bila masih mati, diberitahu tak ada amal. Semayang pun tak diterima, mana nak ada amal. Tuan yang mulia. Jadi itulah masalahnya. Sebab apa? Dalam hati tak ada iman. Semayang berapa banyak pun mana boleh bagus, mana boleh betul. Ikhlas pun tak ada, khusyuk pun tak ada. Tentulah tak diterima. Macam mana pula amal lain boleh jadi betul. Jadi marilah kita orang yang rugi. Sebab itu Allah bersumpah dengan masa, wal asri innal insana lafi khusr. Sesungguhnya seluruh manusia ni rugi. Maksudnya semua masuk neraka tuan, melainkan beriman dan beramal soleh. Dan setiap orang kena belajar macam nak jadi beriman soleh. Kalau tidak macam mana nak tahu? Baca tafsir Quran saya tu. Dalam tafsir lain tak ada sebut ni. Satu pun tak sebut. Ibnu Katsir ke jalan lain ke semua tak sebut. Apa ni Profesor Hamka pun tak sebut tuan. Apa-apalah. Tafsir dengan izin Allah yang saya buat aja ada cakap. Inilah tafsir yang benar. Tafsir yang benar. Baru sekarang tahu, dulu tak tahu macam mana Prof. Jadi saya tak tahulah. Itulah hakikatnya. Semua orang Islam sejak sekian lama dibelenggu dengan kejahilan akan agamanya sendiri. Allah tak bagi pada orang Islam kefahaman Quran. Hadis sahih pun dia tak faham. Sampai hari ini hadis yang mengatakan kamu naklah mencegah kemungkaran dengan tangan ditukar dengan kuasa. Dengan percakapan tu dia faham lah. Dengan hati disebut benci. Aduh. Semua tafsiran salah punya. Itulah yang diguna pakai orang Islam. Mencegah mungkar dengan pedang, mana kuasa lah.
Kalau orang buat mungkar, pancung je. Atau lawan dia, perang. Jadi banyak orang Islam yang pergi perang, kami mencegah mungkar dengan kuasa tangan. Dia pun bangga. Nak? Kerana apa? Boleh guna pedang. Pergi lawan bom atom, nuklear bom. Kamu mencegah mungkar, cakap je dia kata. Nombor 2 kan, dia kata. Nombor 3, kamu tak boleh 2, dalam hati membenci dekat orang yang buat mungkar. Bukan benci orang tu, benci mungkar dia kata. Macam mana nak benci mungkar? Mungkar bukan boleh benci, benci orang buat mungkar lah. Dia pusing pula. Kita bukan benci orang tu, benci mungkar dia. Ini semua orang tak faham apa dia cakap. Kalau awak benci orang, bukan benci amalan, benci orang tu benci amalan dia. Takkan benci sesaja orang tu. Oh, kita kena benci mungkar dia, bukan orang tu. Mana boleh? Kalau kau benci orang tu sebab perbuatan dia, kau suka orang tu sebab perbuatan dia, takkanlah kau benci orang tu sebab bukan perbuatan dia, betul tak? Jadi tafsir benci dalam hati tu tak betul. Mencegah mungkar dengan hati tu, mencegah mungkar dengan doa sebenarnya. Mencegah mungkar dengan tangan tu maknanya mengajak dia kepada perbuatan baik. Sebab itu mencegah mungkar dengan mengajak kepada kebaikan. Itu maksudnya. Kalau dia belum semayang, kita boleh ajak dia terus semayang. Kalau dia belum kerja dakwah, kita kena ajak dia terus buat kerja dakwah. Kita pergi kat rumah dia, bukan bercakap je. Selepas kita bercakap dengan dia, dia terus berada di jalan raya. Dengan kita sendiri buat gash. Dan terus pergi masjid, daripada tak semayang, terus semayang. Itu maknanya mencegah dengan tangan, itu paling besar. Tak boleh buat tu kalau kita bercakap macam ni. Tak boleh. Kalau itu kita tak dapat buat, paling kurang kita dah cakap dengan dia. Dan nombor 2. Kalau itu pun kita tak dapat buat, kita boleh doa untuk dia. Barulah selesai kerja dakwah tu, mencegah mungkar. Ini tak. Berceramah kat sini mencegah mungkar apa? Kena pergi jumpa orang mungkar. Mungkar bukan ada kat tempat bayan awak tu. Dia tak datang ke masjid biasanya. Yang tak semayang, yang tak buat kerja dakwah ni. Pergi rumah dia. Jadi mungkar paling besar umat Islam buat, dia tak semayang. Dia tak buat kerja dakwah, menunaikan hak mengucap. Yang kedua, dia tak semayang. 2 perintah ni sangat penting untuk dilakukan oleh semua manusia. Mengucap, buat kerja menunaikan hak mengucap. Yang ketiga, buat kerja dakwah, semayang. Jadi bila dia buat kerja mengajak manusia kepada Allah dengan harta diri dia, maka jadilah dia orang yang takwa, orang beriman saleh. Allah bagi tahu, orang yang takwa, orang yang beriman kepada yang gaib. Okey, outcome dia menunaikan salat dan membelanjakan sebahagian harta yang kami kurniakannya di jalan Allah. Jadi bila dia buat kerja mengajak manusia kepada Allah dengan harta diri dia dan dia menunaikan sembahyang 2, baru dia akan dapat iman yang pada yang gaib. Baru dia nama Quran, baru dia nama takwa, baru dia boleh faham Quran, baru berada jalan lurus. Hari ini tak buat kerja dakwah, tak buat kerja mengajak manusia dengan harta diri saja. Dunia tak keluar, Allah tak masuk. Semayang tak buat, akhirnya tak ada takwa. Baca Quran tak faham, tafsir Quran tak faham, sampai hari ini tak faham. Akhirnya semua orang sudah sesat, tidak berada jalan lurus. Jadi hari ini kita tak boleh lambat lagi buat kerja dakwah ni. Banyak dakwah mati. Seluruh dunia dah lama mati dengan tak beriman. Ada iman langsung tak ada, kan? Itu tak termasuk orang yang belum mengucap lagi. Berapa banyak yang dah mati. Manusia dilanda dengan kemiskinan agama dan kemiskinan harta. Mati dalam keadaan miskin iman, miskin amal, miskin segala-galanya. Kerana apa? Kerana tak baca Quran, tak faham Quran, tak amal Quran, kan? Atas perkara itu, tuan yang mulia, siapa sedia di antara tuan bangun buat kerja ni setiap hari di tempatan, paling kurang 45 minit ke 1.5 jam, 3-4 hari sebulan keluar,
setahun 40 hari, 20 hari ke 4 bulan di jalan Allah. Bangun bagi nama. InsyaAllah. Hari-hari bulan.